Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 9 Julai 2020 bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Larendra Fiona Bermaikan. Baik saudara, berikut paparan utama berita perdana malam ini. Kembali hayati prinsip rukun negara, jadikan Malaysia antara negara paling harmoni di dunia. Baik, pelancaran sambutan Jubli Emas Rukun Negara yang disempurnakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut dalam suasana penuh perpaduan dan patriotik. Amanat yang disampaikan beliau antara lain menyentuh mengenai penghayatan makna sebenar yang terkandung dalam rukun negara. Malaysia to be among first to recover economically post-COVID-19. Good evening, folks. Thanks for joining us. You're watching News at 10, and I'm Mohamed Amin Carlos. Well, Malaysia has been recognized as one of the most successful countries in the world in handling and controlling the COVID-19 pandemic.关注大马斩获国际，欢迎收看 RTM 华语新闻。您好，我是刘振业，马上带您关注焦点新闻。我国今天新增14起新冠肺炎确诊病例，其中有11起是本土感染病例。நம்பகத்தன்மையான செய்திகளுக்கு RTM வணக்கம். நான் லோகேஸ்வரி மோகன். முதலில் முதன்மை செய்திகளை காண்போம். மேற்கல்வியை தொடரும் மாணவர்கள் இம்மாதம் தொடங்கி கட்டம் கட்டமாக உயர்கல்வி கூடங்களுக்கு திரும்பலாம். Buletin utama 11 Julai bersama saya Yasin Mansur dan rakan penyampai. Saya Fatin Hamimah Yusof, sejam dalam Buletin Utama. Basmi kemiskinan kerajaan tumpu kelompok berpendapatan RM2,500 ke bawah.6月8号，欢迎收看8度空间华语新闻，我是张傲斌。你好，我是苏建川。今天开始，华语新闻将会延长至1个小时。首先，我们来关注新闻焦点。健身房和室内体育中心下星期一重开，但游泳和体育赛事依然禁止进行。
Edisi 7 22 Jun bersama saya Midi Saleh. Antara paparan utama malam ini. Kerajaan benarkan aktiviti menonton wayang, teater, acara langsung dan riadah di kolam renang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula 1 Julai, kerajaan membenarkan aktiviti menonton wayang, teater dan penganjuran acara langsung. Good evening, I'm Anna Watanasan and thanks for joining us this Monday night. Your top stories. Shows to resume in cinemas, theatres and live event spaces from July 1st. Cinemas, theatres and live event spaces have been given the green light to resume operations from July 1st. Kelas kafa dibuka semula 2 dan 3 Ogos ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada lagi aktiviti mewah dalam kalangan pegawai polis dibenarkan. Tajuk utama 18 Zulkaidah 10 Julai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Fazidah Mustafa. Di Pulau Pinang, seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan maut dipercayai dicampak ibunya dari tingkat 13 di Pangsapuri Sri Ivori Air Hitam pagi tadi. Kejadian itu disedari penduduk Pangsapuri tersebut kira-kira jam 8.18 pagi selepas terdengar bunyi dentuman kecil di tingkat bawah Pangsapuri tersebut. Usul pengosongan jawatan Speaker buka tirai sidang Dewan Rakyat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Buletin bernama waktu ini bersama saya Azmawati Azmi. Persidangan Dewan Rakyat yang dijadual bermula hari ini dijangka bertumpu kepada usul pengosongan jawatan yang dipertua Dewan itu. Assalamualaikum dan salam hormat. Buletin bernama bersama saya Nurliana Zulkifli. Hello and welcome to Bernama News. I am Zamil Abdullah. Here are the headlines of the hour. Azhar Harun is new Dewan Rakyat Speaker. Welcome to Bernama News. I'm Shasha Jamal and on to our first story. The Immigration Department has revoked the work permit of Bangladeshi Muhammad Raihan Kabir, who was interviewed by international news agency Al Jazeera in a documentary locked up in Malaysia's lockdown recently.
7月12号星期日，欢迎收看马新社电视华语新闻。你好，我是陈义杰，马上来关注今天的新闻焦点。全国警察总长坦言，警方效率欠佳，下令重新调查旧案件，同时警告警员不得举办奢华聚会。வணக்கம், அனைத்தும் உங்களை பற்றியே. பர்னாமா செய்திகளுக்காக உங்களுடன் இணைந்திருப்பது நான் கார்த்திகா பாலகிருஷ்ணன். தொடர்ந்து இன்றைக்கான தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம். நாட்டில் இன்று மேலும் ஒரு புதிய கோவிட்-19 நோய் தொற்று சம்பவம் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறது. Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Awani 7.45 antara tumpuan malam ini. 20 individu ditahan selepas bergaduh di PPR Jalan Ipoh. Ujian percubaan klinik vaksin COVID-19 didapati selamat terhadap manusia. Seorang lelaki yang dipercayai mabuk sebelum melanggar 5 orang awam di Bukit Sentosa, Hulu Selangor. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Awani 7.45 dan ini perincian menarik untuk 30 minit seterusnya. Nazri petikai kenapa pembangkang tiada calon yang dipertua Dewan Rakyat. Roslah Mansor didakwa meminta sumbangan RM187.5 juta. Dan selamat pagi, berita pagi edisi 15 Julai bersama saya Azamuddin Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fahazim untuk berita tengah hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Azam Abdullah dalam ringkas 10 pagi. Malaysia benarkan kemasukan warga asing bagi tujuan perubatan hanya melibatkan masalah kesihatan serius.
Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Wistawan Hanafi dalam Berita Tengah Malam. Government had to take immediate action to tackle COVID-19. Hello and good afternoon. I'm Mohan Priya. Welcome to Updates at Noon. The government had to approve a special aid package without tabling it in the Dewan Rakyat because the people needed urgent assistance due to COVID-19 pandemic.关注大马，掌握国际，欢迎收看 RTN 华语新闻。您好，我是张仲林。首先来看新闻焦点。柔佛麻坡昨晚深夜开始下起连绵大雨，导致当地爆发闪电水灾，中央医院、市中心、学校和住宅区都严重积水。நம்பகத்தன்மையான செய்திகளுக்கு RTM. வணக்கம், நான் கோகிலவாணி கிருஷ்ணன். முதலில் முதன்மை செய்திகளை காண்போம். ஆகஸ்ட் 10 முதல் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எல்லை பகுதிகளை திறக்க மலேசியா, சிங்கப்பூர் இணக்கம். Buletin pagi 11 Julai bersama saya Nik Munirani Hassan. Tajuk utama hari ini: Jumaat diumum sebagai Hari Jawi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari Jumaat diumum sebagai Hari Jawi. Buletin 1.39 Julai bersama saya Syahira Isati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini: Sambutan Jubli Emas Rukun Negara bakal dilancarkan Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kurang 2 jam lagi sambutan Jubli Emas Rukun Negara akan dilancarkan Perdana Menteri. It's midnight and you're watching Nightline. I'm Norzipa Wancik. Here are the headlines. Malaysia on the right track towards economic recovery. Malaysia is currently on the right track towards economic recovery as the country has managed to successfully curb the COVID-19 pandemic. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Daerah Kuantan mencatatkan kes denggi tertinggi di Pahang.
中午好，欢迎收看八度空间午间新闻，我是洪美玲。先来掌握焦点新闻。新加坡大选尘埃落定，人民行动党蝉联执政，反对党夺史上最多席位。Kereta terbabas dan terjunam ke dalam sungai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli dalam berita awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Malaysia dan Singapura bersetuju membenarkan rentas sempadan secara bersyarat. Mulai minggu depan, orang ramai diwajibkan memakai pelitup muka ketika berada di dalam kedai dan pasaraya di England. Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 esok, isu pasca COVID-19 antara agenda utama dibincangkan. Salam sejahtera bersama saya Jessica Ong dalam Berita Dunia. Isu serantau dan antarabangsa yang memberi kesan kepada negara anggota terutama pasca pandemik COVID-19 antara agenda utama yang akan dibincangkan pada sidang Kemuncak ASEAN ke-36 esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dan ini BIS Malaysia edisi Selasa 14 Julai 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Dolson dan ini Pastikan Sahih edisi 14 Julai 2020 dan anda sedang menonton di saluran berita RTM My Freeview 123. Preview hari ini. KBS pantau skuad bawah 19 negara. Real sikit lagi nak julang gelaran. Baik Malaysia, ini adalah edisi sukan bagi 14 Julai 2020. Dan Ashraf, kita teruskan ke sukan tempatan.
Baik, kita mulakan aksi tempatan hari ini dengan laporan skuad bawah 19 tahun negara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Syamira Sufri dan langsung dari Parlimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dewan Rakyat meneruskan sesi perbahasan titah diraja. Salam sejahtera. AirAsia Group menerima petanda sokongan daripada institusi keuangan berhubung permohonannya bagi pembiayaan bernilai lebih 1 bilion ringgit. Good evening. Welcome to BizWorld. The first story of the day. Hong Leong Investment Bank HLIB research is not discounting the possibility of Bank Negara Malaysia reducing the overnight policy rate OPR by another 25 basis points. Today on Money Matters, shopping malls and markets are filling up again with shoppers with standard operating procedures in place. Hello there, welcome to Money Matters. I'm your host, Azaria Tagaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 12 Julai bersama saya Zaim Zamani. Anda kini bersama saya Nurul Hidayah Umul di koresponden bernama laporan berita dari Biro Bernama di Langkawi, Johor dan juga berita dari Negeri Sembilan. Memulakan perkembangan berita dari Biro Bernama Langkawi bersama dengan Nur Baktia Ahmad yang berada di talian ketika ini. Salam sejahtera dan bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan serantau. Ekonomi Singapura menguncup 41.2% untuk suku kedua berbanding suku pertama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita. Pastikan malam ini anda bersama kami, warga kerja Astro Awani, ahli keluarga Astro Awani yang akan bersama anda dalam Lebaran Awani.
and good evening. I'm Melissa Idris. And I'm Sharad Kuttan. You're watching Consider This, the show where we want you to consider and then reconsider what you know of the news of the day. Strategi tepat bantu kumpulan bersasar berpendapatan isi rumah bawah RM2,500. Berita wilayah edisi 11 Julai 2020. Selamat petang dan salam hormat. Saya Zehra Zamri. Baik, terima kasih Zehra. Kami akan kongsikan laporan langsung ke masa kini berita negeri-negeri. 4 negeri bakal berlintas langsung masing-masing seperti biasa dari negeri di bawah Bayu dan Bumi Kenyalang. Semuanya seketika nanti. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM mengesan sindiket penipuan yang aktif dengan memperdaya mangsa membuat bayaran tertunggak cukai jualan dan perkhidmatan SST. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Rita Alexis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 6 Julai 2020. Salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersama saya Debbie Aminah Padan. Kita mulakan berita edisi Isnin 6 Julai. Kopi Vosian miampai kodogo Jason Bantoy doi dabal ai kadazan dongo subab diti kopada mapat do Wuhan diti kotu du vongoi bud vongopod. Baik, tapi bahasa ngagai semua bala kita ke seluruhan gulai ngau kami ba Aiban. Ngarap ke semua kita gerai lantang senang anak ngira lai kita diau. Dipanjat terus hari Studio HD RTM Kuching. Aiban sarito hari 2/14 hari bulan 7 gulai ngau aku Monica Gary. Kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Assalamualaikum ko, salam sejahtera. Bersama aku Muhammad Ar-Rasdi Derasin Nadia Mabarai Bajau dan mengitu Selasa 14 Julai 2020. Kopi senangan do sosoda pun mempai kodoho I Aaron Ryan Del Oilen it kabar aidusun mantada kota Kinabalu.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini. Bas awam RM1 sudah beroperasi. Mana kami unveil satu lagi artifak baru yang berkait rapat dengan Sarawak Regatta. Penduduk dan pelancong di Sarawak kini boleh menikmati tambang murah RM1 untuk pengangkutan bas awam. Good evening, I'm Michael, and you're watching Kini News, the show that brings you today's biggest stories. At midnight, RON 95 and RON 97 petrol will go up by 7 cents. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Julai 2020 bersama saya Nosha Muhammad Amin. 6 anggota Parlimen Bersatu yang setia kepada Dr. Mahathir Mohamad hari ini mengumumkan bahawa mereka akan kekal bersama warisan sebagai blok bebas. 你好，我是叶伟文，欢迎收看 Kini TV 快报。国盟即将在下个星期召开，这也将是朝野双方实力见真章的时候。 Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 12 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 708. Apa nilai integriti bagi yang tiada integriti? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata peranan dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh kerajaan dan rakyat adalah bagi memastikan kelangsungan pembangunan negara secara kompetitif, berintegriti dan bermaruah. 我国今天新增的病例呈双位数，同时出现了一个新的感染群。更多的新闻内容，马上来看7月12号的百格大事记。 晚上好，我是袁静。首先来关注大马官兵疫情。我国今天新增的官病确诊病例继续呈双位数。早上好，欢迎回到7月10号的百个晨报，我是维敏。下午好，欢迎收看7月11号的百个午报，我是景龙。 欢迎收看7月10号的财经 Espresso。Berikut 3 berita ringkas hari ini. Pusat Penyelidikan Sosioekonomi SARC mencadangkan Putrajaya memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST. திசைகள் வழங்கும் 5 மணி செய்திகள். மலேசிய தடுப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 219 இந்திய பிரஜைகள் விடுவிக்கப்பட்டனர். வணக்கம், திசைகளின் 10 மணி செய்திகள். நாளை நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது. பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முஹிதீன் யாசின் தலைமையிலான பெரிகாத்தா நேஷனல் அரசாங்கம் ஆட்சி அமைக்கப்பட்ட இந்த 4 மாத காலத்தில் மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லை ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி திறக்கப்படும். முஹிதீன் யாசினும் மகாதீரும் நாடாளுமன்றத்தில் சந்தித்துக் கொண்டனர். 2020
5 மாதங்களுக்கு பிறகு மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி தங்களது எல்லையை திறக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.